Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung untuk objektif kita yang kedua untuk garis dan sudut matematik tingkatan 1 bab 8. Okey, masih lagi pada 8.1 iaitu garis dan sudut. Jadi teknik pembelajaran ataupun objektif kita untuk 8.12, jadi objektif kita yang kedua adalah untuk menganggar, mengukur saiz tembeling garis dan sudut serta menerangkan apa? Menerangkan cara anggaran diperoleh. Jadi kita ada berapa ni? Cuba tengok elok. Kita ada yang pertama, menganggar. Menganggar dan mengukur saiz tembeling garis dan sudut. Jadi kita ada menganggar, mengukur saiz tembeling garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh. Kita ada 3, menerangkan, menganggar, mengukur dan menerangkan. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, menganggar saiz tembeling pembaris. Jadi, saiz tembeling garis ini boleh dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek lain yang diketahui saiznya. Misalnya, jika diketahui panjang sebiji getah pemadam, ini sebiji getah pemadam, ialah 4 cm. Maka saiz anggaran garis AB di bawah ialah kira-kira 14 cm. Ini adalah A, ini adalah B. Jadi macam mana kita nak anggarkan? Kita letak sahaja pemadam kita tahu panjangnya berapa ni di atas garis tersebut. Jadi kita ada 1 pemadam, 2 pemadam, 3 pemadam, 4 pemadam. Tetapi pemadam yang keempat ini hanya separuh saja. Bermaksud daripada 4 cm bahagi 2, kita akan dapat hanya 2 cm sahaja. Jadi kita tambah sahaja total untuk semua ni. 4 cm tambah dengan 4 cm tambah dengan 4 cm tambah dengan 2 cm. Kita akan dapat lebih kurang dalam 4, 4, 4, 4, 8, 12 campur 2, 14 cm. Ini hanyalah cuma anggaran sebab kita tengah belajar untuk menganggar. Jadi bila anggar, ianya bukanlah satu ukuran yang sebenar, tapi hanya nilai anggaran kita. Ianya bukanlah satu nilai yang tepat. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Anggarkan saiz setiap tembeling garis yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran itu. Untuk gambar rajah yang pertama, kita ada satu, untuk gambar rajah ini, kita ada satu garis di mana garis ini kita tak tahu berapa panjang dia. Tapi kita ada satu paku yang kita tahu panjang dia ialah 3 cm. Jadi macam mana kita nak kira panjang garis ini? Kita letak sahaja paku ni di atas garis tersebut. Jadi, bila kita letak paku ni, kita hanya akan memerlukan berapa paku? Hanya akan memerlukan 2 paku sahaja. Satu paku, maafkan saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Maafkan saya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua anak-anak pelajar semua? Jadi hari ini kita sambung pada bab yang sama iaitu bab 8 garis dan sudut matematik tingkatan 1. Jadi masih lagi berada pada 8.1 iaitu garis dan sudut yang mana kita mempunyai objektif yang baru pada hari ini iaitu mengikut standard pembelajaran kita. Jadi objektif kita yang kedua pada hari ini adalah mengukur saiz tempering garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh. Jadi kita ada berapa sebenarnya? Kita ada yang pertama adalah menganggar. Kita ada yang pertama adalah menganggar. Selepas itu mengukur. Menganggar dan juga mengukur. Kita nak menganggar saiz tempering garis dan sudut dan mengukur saiz tempering garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh. Jadi kita ada 3 poin utama yang perlu kita capai pada hari ini. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak menganggar saiz tempering garis. Saiz tempering garis. Jadi, saiz tempering garis boleh dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek yang diketahui saiznya. Macam contoh, misalnya jika diketahui panjang sebiji getah ialah jika diketahui panjang sebiji getah pemadam ini ialah 4 cm, maka saiz anggaran garis A dan B di bawah ialah kira-kira 14 cm. Jadi macam mana kita nak dapatkan 14 cm? Macam mana kita nak tahu macam mana kita nak anggarkan panjang garis ni berapa? Mudah je. Kita ambil pemadam ini, kita letak di atas garis ini. Jadi bila kita letak, kita akan dapati kita menggunakan 1, 2, 3, 4 pemadam. Tetapi pemadam yang terakhir ini kita hanya menggunakan separuh sahaja. Bermaksud daripada 4 cm bahagi 2, kita hanya menggunakan 2 cm sahaja. Jadi kita tambahlah semua ni. 4 cm tambah 4 cm tambah 4 cm tambah 2 cm. Jadi total dia adalah 14 cm. Jadi inilah anggaran garis AB. Inilah anggaran bagi panjang garis AB. Ianya bukanlah satu nilai yang tepat kerana kita hanya belajar untuk menganggar. Kita hanya menganggar. Kita bukan mengukur. Kita hanya menganggar. Jadi bila menganggar, ianya bukanlah suatu nilai yang tepat. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Contoh yang pertama, anggarkan saiz setiap tempering garis yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran itu. Okey, kita kena anggarkan saiz tempering garis panjang ni. Lepas tu kita kena terangkan bagaimana kita dapat anggaran ni. Okey. Yang pertama, kita dapat lihat satu tempering garis panjang dia tidak diketahui. Tidak diketahui berapakah panjang dia. Tetapi kita tahu ada satu lagi objek lain iaitu objek paku. Yang mana kita tahu panjang bagi objek paku ini ialah 3 cm. Panjang dia adalah 3 cm. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ambil paku ni, kita letak di atas panjang garis ini. Jadi kita letak di atas panjang garis ini, kita akan dapati kita memerlukan sebanyak berapa paku? 2 paku. 1 paku dan juga 2 paku. Tapi kita dapat lihat pada paku yang kedua, kita hanya menggunakan separuh paku saja. Bermaksud daripada 3 cm, kita bahagi 2 iaitu kita hanya menggunakan 1.5 cm sahaja. Jadi kita tambah saja 3 cm ni tambah dengan 1.5 cm, kita akan dapat 4.5 cm anggaran panjang bagi tempering garis tersebut. Ini hanyalah anggaran sahaja. Okey, kita lihat pada contoh yang kedua. Masih lagi soalan yang sama, anggarkan saiz setiap tempering bergaris yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran itu. Jadi untuk tempering garis B ni pula, juga tidak diketahui panjangnya berapa, tapi kita tahu objek lain kita tahu panjang objek lain iaitu objek paku yang mana panjangnya ialah 3 cm. Jadi perkara sama yang perlu kita buat, kita ambil paku ni, kita letak di atas tempering garis tersebut. Jadi bila kita dah letak di atas di atas tempering garis tersebut, kita akan dapati kita memerlukan sebanyak berapa paku? 1, 2, 3 paku. Kita memerlukan sebanyak 3 paku. Tetapi paku yang ketiga ni hanya separuh saja. Separuh saja yang kita perlukan. Bila separuh saja bermaksud 3 cm kita bahagi dengan 2, kita akan dapat dalam 1.5 cm. Jadi kita tambah 3 cm
tambah 3 cm tambah 1.5 cm. Kita akan dapat anggaran panjang bagi tempering garis B ni ialah sebanyak panjang 7.5 cm. Inilah anggaran untuk tempering garis tersebut. Ianya bukanlah suatu nilai yang tepat, tapi kita dapat tahu bahawa ini adalah anggaran panjang tersebut. Okey, macam mana pula kita nak mengukur saiz tempering garis? Macam mana kita nak ukur saiz tempering garis? Saiz tempering garis boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan sebatang pembaris. Kita nak ukur mestilah kena pakai sebatang pembaris sebab kita tahu hanya pembaris yang mempunyai nilai yang tepat. Macam contoh di bawah ini, kita ada satu gambar rajah tempering garis tetapi kita tidak tahu berapakah panjang tempering garis ini. Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak ukur? Macam mana kita nak ukur? Jadi kita ambil pembaris, kita letak di atas sini start daripada sini sampai sini. Jadi kita pastikan berada betul-betul di atas kosong. Jadi kita tengok panjang ni berapa? Panjang dia adalah 13, kita baca elok lah. 13.12345. 13.5 cm. 13.5 cm. Jadi ini ialah ukuran yang tepat bagi panjang garis tersebut. Ia bukanlah suatu nilai anggaran dah. Ianya adalah satu nilai ukuran yang tepat. Kerana kita sudah tidak menganggar. Kita terus mengukur dengan menggunakan objek pembaris. Okey, contoh yang kedua pula kita dapat lihat kita ada satu tempering garis. Kita ada satu tempering garis tetapi tidak diketahui berapakah panjangnya. Jadi macam mana kita nak ukur saiz tempering garis tersebut? Jadi kita ambil pembaris, kita letak pembaris tersebut betul-betul di atas kosong. Start dulu kosong, kat sini kosong, lepas tu tengok sampai hujung ni. Dia berhenti kat mana? Berhenti kat sini. Berapa tu? Kita tengok nilai elok-elok. 16.5 cm. Jadi panjang ukuran untuk saiz tempering garis ini ialah 19.5 cm. Inilah ukuran panjang yang sebenar bagi tempering garis ini. Jadi bagi contoh yang kedua pula, macam mana kita nak ukur saiz tempering garis ini? Masih sama, kita tidak tahu berapakah panjang dia. Jadi kita menggunakan pembaris untuk kita mengukur. Jadi pastikan pembaris itu kosong itu betul-betul bermula daripada titik yang kita nak. Daripada sini sampailah sini, dia berakhir di sini. Jadi bila kita baca elok-elok, ianya berakhir di 25.6 cm. 25.6 cm. Jadi inilah nilai ukuran untuk tempering garis B ini. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak menganggar saiz sudut pula? Tadi kita dah menganggar tempering garis. Sekarang kita nak menganggar saiz sudut pula. Okey, saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Sudut tegak ni apa? Sudut tegak ni lah sudut tegak, iaitu 90 darjah. 90 darjah. Jadi saiz sudut yang kelihatan lebih daripada sudut tegak ialah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Bila dia lebih daripada 90 darjah ni, ianya dipanggil sebagai sudut lebih besar daripada 90 darjah. Macam ni kita tahu lebih ke tak sebab ianya bermula daripada sini, daripada kanan. Kanan ini ialah kosong, sini. Jadi ini 90. Jadi bila ia dah melebihi 90, bermaksud ianya dipanggil sebagai sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Jadi saiz sudut yang kelihatan kurang daripada sudut tegak ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Bila ia kurang daripada, bila saiz sudut itu kelihatan kurang daripada 90 darjah ni, 90 darjah ni kan? 90 darjah kan? Ia kurang, bermaksud ianya dipanggil sebagai sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Anggarkan saiz setiap sudut berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran itu. Kita ada dua gambar rajah. Itu gambar rajah A dan juga gambar rajah B. Jom kita tengok bagi gambar rajah A dahulu. Jadi sudut bagi gambar rajah A ini, adakah ianya lebih 90 darjah ataupun kurang daripada 90 darjah? Nak tahu macam mana kita nak tahu? Kita lukiskan satu garis lurus di atas ini. Lukiskan satu garis lurus 90 darjah. Jadi kita tahu ianya sudah melebihi 90 darjah. Jadi bila sudah melebihi 90 darjah, ianya dipanggil sebagai sudut yang lebih daripada 90 darjah. Ini adalah anggaran. Kita tak tahu berapa nilai dia. Jadi kita hanya beritahu je sudut ini lebih daripada 90 darjah. Macam tu je. Kalau ianya sudut ini lebih dari 180,
kita bagi tahu je lah sudut ni lebih daripada 180 darjah. Macam yang semua yang awak tahu ya. Kita bermula daripada kosong, sini 90, sini 180 darjah, dan sini adalah 270 darjah. Dan sini bila sampai kosong balik, ini dipanggil sebagai 360 darjah. Jadi kalau nampak saiz sudut itu adalah di sini, bermaksud ianya lebih daripada 180 darjah. Sudut yang lebih daripada 180 darjah. Macam itulah. Macam tu. Jadi untuk gambar rajah B pula, kita dapat lihat satu gambar rajah. Macam mana kita nak tahu saiz sudut dia, macam mana kita nak anggarkan saiz sudut dia ni, kita lukis satu garis lurus. Nah, kita lukis satu garis lurus. Jadi kita tahu saiz sudut ini adalah kurang daripada 90 darjah. Jadi sudut dia adalah kurang daripada 90 darjah. Okey. Lepas tu kita nak mengukur saiz sudut. Tadi kita dah ukur saiz panjang tempering garis. Sekarang ni kita nak ukur saiz sudut. Seperti yang telah dipelajari, saiz sudut boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan protektor. Saya pasti dan yakin awak semua dah pernah jumpa protektor. Ini adalah contoh protektor di mana kita dapat lihatlah. Kita dapat lihat ada dua, iaitu bermula daripada kiri ni 0 sampai 180 dan bermula daripada kanan kat bawah ni 0 sampai 180. Jadi untuk gambar rajah sebelah kiri ni kita tak tahu berapakah sudut A. Macam ni kita nak tahu, macam mana kita nak ukur sudut A ni berapa? Kita ambil protektor ni, kita letak di atas sudut A ni. Kita letak di atas sudut A ni. Jadi kita dah letak di atas sudut A ni, kita kena pastikan tengah-tengah ni, make sure berada di tengah-tengah sudut ni. Dan garisan ni, pastikan ianya betul-betul berada di atas garis merah ni. Jadi, ianya bermula daripada kanan. Jadi kita ukur daripada kanan. 0, 10 sampai dia berhenti kat mana ni? Dia berhenti dekat 130. Jadi sudut bagi saiz sudut tadi ialah berapa? 130 darjah. 130 darjah. Jadi untuk contoh keempat pula, dengan menggunakan protektor, ukur dengan tepat setiap sudut berikut. Macam mana kita nak ukur sudut ini? Kita haruslah menggunakan protektor. Jadi kita ambil protektor, kita letak di atas sudut A ini. Jadi bila kita dah letak di atas sudut A ini, kita akan dapat lihat ianya bermula daripada kosong. Pastikan ya, tengah-tengah ni berada betul-betul di tengah-tengah ni, tengah-tengah sudut ni. Dan garisan merah ni betul-betul berada di atas garisan kosong ini. Jadi bermula daripada kosong sampailah 01 sampai dia berhenti kat mana ni? Sini. Berapa tu dia berhenti tu? 150 berapa? 158 darjah. Ini bermaksud sudut ini, saiz sudut dia adalah 158 darjah. Untuk contoh yang keempat pula, masih soalan yang sama dengan menggunakan protektor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Macam mana kita nak tahu sudut A ni? Macam mana kita nak ukur dengan tepat? Jadi kita pakai protektor. Bila kita pakai protektor, kita letak hujung protektor ni dekat hujung sudut ni. Dan pastikan garisan kosong ni berada di garisan merah ini. Kosong ni berada di garisan merah ini. Jadi tadi kita bermula daripada kanan kan? Sekarang ni kita bermula daripada kiri pula. Jadi kita dapat tengok dianya berhenti dekat mana? Ianya berhenti dekat sini. Dekat sini ni berapa ni? 50. Jadi sudut bagi gambar rajah ni ialah 50 darjah. Jadi saiz sudut dia adalah 50 darjah. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.